Pentadbiran Negeri-Negeri Selat, Bab 2, Tingkatan 3 KSSM, Bahagian 2. Perluasan kuasa British di Singapura. Setelah menguasai Pulau Pinang, British berusaha meluaskan pengaruh ke wilayah lain di alam Melayu. British dapat menduduki Melaka dan Betawi jajahan Belanda kerana tercetusnya Perang Napoleon. Selepas Perang Napoleon tamat, British terpaksa memulangkan semula pertempatan tersebut kepada Belanda. British menugaskan Stamford Raffles dan William Farquhar mencari pelabuhan baharu. Perang Napoleon 1793 hingga 1814. Belanda ditawan oleh Perancis. Raja Belanda berundur ke England dan menandatangani Surat Q pada tahun 1795. Berdasarkan Surat Q, Belanda menyerahkan tanah jajahannya secara sementara di timur kepada British sehingga perang tamat. Pulau Pinang terletak di utara Selat Melaka. Bangkahulu berada di luar laluan utama perdagangan alam Melayu. British memerlukan pelabuhan yang lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda di alam Melayu. Kedudukan Singapura di selatan semenanjung Tanah Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda. Singapura boleh memainkan peranan pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi alam Melayu. Kebanyakan kapal dagang berlabuh di pelabuhan Betawi, Riau dan Lingga yang berada di bawah pengaruh Belanda. Pertapakan British di Singapura. Stamford Raffles dan William Farquhar tiba di Singapura pada Januari 1819. British mengadakan perjanjian awal dengan Temenggung Abdul Rahman untuk membenarkan British mendirikan pertempatan di Singapura. Temenggung Abdul Rahman menegaskan bahawa perjanjian tersebut perlu mendapatkan pengesahan Sultan Abdul Rahman iaitu dari Kesultanan Johor Riau. Stamford Raffles memanipulasikan isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau bagi mendapatkan pengesahan Sultan. Isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau. Sultan Mahmud Shah III mempunyai dua orang putera iaitu Tengku Hussein, putera sulung dan Tengku Abdul Rahman, putera bongsu. Pada tahun 1812, Sultan Mahmud Shah III telah mangkat. Tengku Abdul Rahman hadir semasa pemakaman almarhum Sultan di Lingga. Tengku Hussein tidak hadir semasa almarhum Sultan dimakamkan kerana berada di Pahang. Tengku Abdul Rahman ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau, mendapat pengiktirafan daripada orang Bugis dan Belanda. Tengku Hussein yang diketepikan telah berundur dan menetap di Riau. Stamford Raffles mengambil peluang memujuk Temenggung Abdul Rahman menjemput Tengku Hussein ke Singapura. Kemudian, baginda diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Hussein Muhammad Shah. Tindakan Stamford Raffles memanipulasikan isu pewarisan takhta menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai dua orang sultan. Yang pertama, Sultan Abdul Rahman bersemayam di Lingga. Yang kedua, Sultan Hussein bersemayam di Singapura. Perjanjian 6 Februari 1819, Stamford Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Kesan daripada perjanjian tersebut, pertempatan British di Singapura diiktiraf. British menaikkan bendera Union Jack di Singapura pada 13 Februari 1819. William Farquhar dilantik sebagai residen pertama di Singapura. Perjanjian 2 Ogos 1824.
Presiden Singapura John Crawford menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Kesan perjanjian tersebut, Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Sultan dan Temenggung hilang kedaulatan ke atas Singapura. Sebagai ganti, Sultan dan Temenggung diberikan bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Peluasan kuasa British di Melaka. Faktor Pakatan British Belanda. Pakatan British dan Belanda berlaku berdasarkan perkembangan yang berlaku di alam Melayu dan di Eropah. Faktor yang membawa kepada pakatan antara dua kuasa Eropah adalah untuk menamatkan pertikaian di alam Melayu, mengukuhkan persahabatan di Eropah dan penyelesaian untuk perdamaian. Faktor yang pertama, menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan Singapura. Pendudukan British di Singapura menimbulkan pertikaian dan menyebabkan hubungan antara British dengan Belanda di alam Melayu semakin tegang. British berjaya memajukan Singapura dalam tempoh yang singkat, bertekad mempertahankan kedudukan di Singapura, yakin pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan bebas dan pangkalan tentera yang penting di alam Melayu. Belanda mendakwa Singapura berada di bawah lingkungan pengaruhnya, menuntut British berundur dari Singapura, bimbang kemajuan Singapura menjejaskan perdagangan di Betawi, pelabuhan utama Belanda di alam Melayu. Faktor yang kedua ialah dasar persahabatan British dan Belanda di Eropah. Persahabatan di Eropah penting kerana kedudukan Belanda berdekatan dengan Britain. British mengambil pengalaman semasa Perang Napoleon. Perancis menjadikan Belanda sebagai pangkalan menyerang Britain pada tahun 1795. Belanda perlu berbaik-baik dengan British yang menjaga jajahan Belanda di timur semasa Perang Napoleon. Faktor yang ketiga, penyelesaian untuk perdamaian. Belanda dan British mahu mengelakkan peperangan yang berlaku pada abad ke-17 dan ke-18. Belanda tidak mahu terbeban dengan masalah kewangan yang semakin lemah selepas Perang Napoleon. Penyelesaian mesti dilakukan melalui rundingan ke arah perdamaian. Kesan Pakatan British Belanda. Kesan yang pertama menyebabkan termeterainya Perjanjian London 1824 atau Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Perjanjian ini bertujuan menamatkan pertikaian dan hubungan tegang antara dua kuasa Eropah. Melalui perjanjian, British dapat menguasai Melaka apabila berlaku pertukaran wilayah antara British dan Belanda. Hampa jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.